Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Izzazul serta rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Saya Surya binti Hamidun memegang kad matrik bernombor D2021-1098-678. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 3 akan membentangkan kepada semua berkaitan kajian PBS kami yang bertajuk Pengurusan Bilik Darjah. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan 3 yang terdiri daripada 8 orang ahli. Seterusnya, saya serahkan perbentangan ini kepada pembentang yang pertama. Nama saya ialah Nur Ariana binti Muhammad Iswandi, pemegang nombor matrik D2021-1098-720. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami pada hari ini dengan pengenalan kepada konsep pengurusan bilik darjah. Menurut Mok Sun Sang, pengurusan bilik darjah adalah satu proses pembentukan suatu alam pembelajaran serta strategi yang digunakan bagi melahirkan bilik darjah yang kondusif agar objektif yang ditetapkan tercapai. Noraini Idris pula mentakrifkan pengurusan bilik darjah sebagai satu suasana pembelajaran yang maksimum bagi meningkatkan motivasi pelajar dan memperkembangkan sikap tanggungjawab serta kebolehan pelajar untuk membuat perancangan sendiri. Terakhir sekali, Bosch berpandangan bahawa pengurusan bilik darjah akan menjelaskan lagi bagaimana guru dan pelajar bekerja, bagaimana hubungan kerjasama antara guru dan pelajar berlaku dan bagaimana pengajaran dan pembelajaran berlaku. Seperti yang kita sedia maklum, guru bukan sahaja dipertanggungjawabkan untuk mengajar, malah guru juga menggalas peranan yang penting sebagai pengurus kelas. Tugas mengajar guru mengandungi dua elemen utama iaitu penyampaian ilmu dan pengurusan bilik darjah. Melalui dimensi penyampaian ilmu, guru perlu mencapai objektif pengajaran dan pencapaian akademik manakala pengurusan bilik darjah pula memerlukan guru membentuk dan memelihara tingkah laku murid yang menyumbang kepada dimensi penyampaian ilmu. Harus diingatkan bahawa suasana pembelajaran yang berkesan tidak mungkin terbina dengan hanya memfokuskan pada proses penyampaian isi pengajaran guru semata-mata. Sebaliknya, ia turut melibatkan aspek pengurusan bilik darjah serta tingkah laku pelajar. Oleh hal yang demikian, kecekapan seseorang guru dalam pengurusan bilik darjah amat berkait rapat dengan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya, Saudari Surya. Seterusnya, pada bahagian latar belakang, dalam kajian PBS kami telah memilih 2 orang responden dari sekolah yang berlainan. Sekolah yang pertama, kami memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lipis. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lipis atau nama ringkasnya SMKL merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan agama yang terletak di Lot 10212 Mukim Penjong 27200 Kuala Lipis, Pahang. Sekolah Menengah Agama Kuala Lipis ini mempunyai seramai 45 orang guru dan 455 orang pelajar. Sekolah ini dibuka secara rasminya pada 1 Januari 2017. Sekolah ini juga telah menduduki ranking ke-37 daripada 43 sekolah menengah agama yang terbaik di Malaysia pada tahun 2022. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah ini seringkali mengatakan prestasi yang memberangsangkan setiap tahun dari tahun 2017 sehingga 2022. Walaupun sekolah ini baru ditubuhkan, namun sekolah ini berjaya menduduki ranking pertama daerah Kuala Lipis dalam CJ Pelajaran Malaysia SPM pada tahun 2018. Bukan itu sahaja, sekolah ini juga aktif dalam bidang core curriculum dengan mengungguli acara catur. Sekolah kedua yang kami pilih untuk kajian PBS ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jerlun. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jerlun atau nama ringkasnya AJAR merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan agama yang terletak di Kampung Si Putih, Parang Sera 06100 Kodiang, Kedah Darul Aman. Sekolah ini baru sahaja memulakan operasinya pada 1 Januari 2019 dengan pengambilan pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 4 sahaja.
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jelun ini merupakan sekolah menengah kebangsaan agama yang kelima baru dibuka di Kedah. Sekolah ini hanya menawarkan 2 aliran sahaja iaitu aliran Sains Tulen dan Agama bagi tingkatan 4. Semasa awal pengoperasian sekolah ini, hanya seramai 205 pelajar sahaja dengan jumlah 82 orang pelajar lelaki dan 123 orang pelajar perempuan. Kesemua pelajar diwajibkan untuk tinggal di asrama walaupun rumah berdekatan dengan sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk memudahkan urusan pemantauan pihak sekolah. Kini, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jelun sudah mempunyai bilangan pelajar yang ramai kerana sekolah tersebut sudah membuka pengambilan pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Seterusnya, saya akan meneruskan perbincangan dengan objektif kajian. Berdasarkan perbincangan ahli kumpulan, kami telah bersetuju untuk menetapkan beberapa objektif yang bersesuaian dengan tajuk kajian kami. Objektif yang pertama, kajian PBS kami adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri persekitaran pembelajaran yang kondusif dari aspek fizikal dan psikososial. Objektif yang kedua ialah membincangkan perbezaan antara bilik darjah abad ke-21 dengan bilik darjah biasa atau lebih dikenali sebagai bilik darjah tradisional. Objektif yang ketiga yang kami pilih ialah menghuraikan kesan sekiranya guru tidak menjalankan tanggungjawab sebagai guru bilik darjah. Dan yang terakhir, objektif kami ialah menyenaraikan strategi yang dilakukan untuk mengendalikan pengurusan bilik darjah. Terima kasih Saudari Suria. Saya Nur Nazihah binti Azman, nombor matrik D2021098749. Saya akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Untuk melaksanakan tugasan kajian ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah bagi mendapatkan maklumat iaitu melalui kaedah temu bual dan kaedah soal selidik. Kedua-dua kaedah ini merupakan kaedah kuantitatif. Jadi, untuk kaedah temu bual ini, ahli kumpulan kami telah menemu bual 2 orang guru yang bertindak sebagai responden bagi kajian kami. Ahli kumpulan kami telah berhubung dengan mereka dan menetapkan tarikh serta masa yang sesuai untuk ditemu bual. Responden yang pertama bernama Nur Syahmin Alia binti Masri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lipis yang mempunyai pengalaman mengajar selama 6 tahun. Manakala responden yang kedua pula ialah Muhammad Wahyu bin Muhammad Zaki yang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jelun, Kedah yang berkhidmat sebagai guru selama 5 tahun. Sebab informan dipilih adalah kerana kedua-dua guru tersebut merupakan guru kelas tingkatan di sekolah masing-masing. Jadi secara tidak langsung, mereka amat sesuai untuk ditemu bual bagi tujuan mendapatkan maklumat yang pelbagai khususnya mengenai objektif kumpulan kami berkaitan pengurusan bilik darjah. Temu bual ini dijalankan secara atas talian menggunakan aplikasi Zoom. Kaedah kedua yang digunakan adalah kaedah soal selidik. Soal selidik ini merupakan senarai soalan yang dicetak dan diisi oleh orang lain. Kami telah menyediakan 4 soalan soal selidik yang bertujuan untuk menyokong dapatan kajian kami. Borang soal selidik secara atas talian tersebut diedarkan dengan mengkhususkan kepada 30 orang guru secara rawak. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurliana Izzati binti Hamzah, nombor kad matrik D202110987119. Baiklah, kita teruskan dengan dapatan kajian yang pertama iaitu ciri-ciri persekitaran yang kondusif dari aspek fizikal dan psikososial. Bagi responden pertama iaitu Teacher Nur Syahmin Alia, beliau berpendapat dari aspek fizikal terdapat 3 perkara iaitu selamat, tenang dan lengkap. Selamat yang dimaksudkan beliau ialah dari segi susunan meja di dalam kelas. Manakala tenang pula dimaksudkan tenang daripada gangguan luar, sebagai contoh gangguan bunyi daripada kenderaan di jalan raya atau gangguan bunyi daripada hutan.
Seterusnya, lengkap pula ditafsirkan dari segi kelengkapan maklumat atau fasiliti murid di dalam kelas. Sebagai contoh, meja ataupun papan putih. Seterusnya, pendapat beliau bagi psikososial terdapat dua, iaitu pertama, pendekatan guru itu sendiri, yang kedua, attitude murid. Kita teruskan dengan responden yang kedua, iaitu Ustaz Wahyu Zaki. Beliau berpendapat dari aspek fizikal terdapat tiga perkara, iaitu kemas, tersusun dan kondusif. Bagi poin pertama, iaitu kemas, susunan kemas yang dimaksudkan beliau ialah susunan yang bertepatan dengan piawaian KPM. Manakala poin yang seterusnya, iaitu tersusun, beliau menyusun pelajar lelaki berada di hadapan, manakala pelajar perempuan berada di belakang, dan penyusunan itu memperoleh ruang untuk guru masuk di antara pelajar. Bagi aspek psikososial, beliau berpendapat komunikasi antara guru dan murid sangat penting agar perjalanan PDPC berjalan dengan lancar dan murid dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seterusnya, ilmu yang disampaikan oleh guru haruslah jelas agar murid dapat menerima pelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, kita beralih pula kepada soalan dalam soal selidik yang berbunyi, adakah ciri-ciri persekitaran fizikal dan psikososial penting dalam bilik darjah? Terdapat 30 responden. Responden ini terdiri daripada guru bilik darjah. Majoriti responden memilih setuju dengan pentingnya ciri-ciri persekitaran fizikal dan psikososial dalam bilik darjah. Ini menunjukkan kesesuaian persekitaran fizikal dan psikososial amat memainkan peranan dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah agar murid dapat memperoleh maklumat dengan baik. Sekian itu sahaja, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih Saudari Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Izzazul Idris dan rakan-rakan sekalian. Saya Syahidatul Azhar binti Syarifuddin memegang nombor metrik D20211098634 akan meneruskan pembentangan hari ini dengan menerangkan dapatan kajian kami yang kedua, iaitu perbezaan antara bilik darjah abad ke-21 dengan bilik darjah biasa. Menurut responden kami yang pertama, iaitu Teacher Syahmin, mengatakan bahawa bilik darjah biasa lebih menumpukan kepada teacher centered, iaitu berpusatkan kepada guru. Manakala bilik darjah abad ke-21 lebih menumpukan kepada student centered, iaitu berpusatkan kepada murid. Selain itu, beliau turut mengatakan perbezaan ini dapat dilihat dari aspek susunan. Namun, disebabkan oleh penularan COVID-19 menyebabkan susunan bilik darjah abad ke-21 dengan bilik darjah biasa tiada bezanya. Selain itu, beliau turut mengatakan bahawa perbezaan ini dapat dilihat dari aspek bagaimana interaksi para pelajar semasa proses PDPC berlaku, di mana bilik darjah abad ke-21 lebih mementingkan interaksi antara murid dengan murid berbanding dengan bilik darjah biasa yang hanya menumpukan kepada talk and chalk daripada guru sahaja. Menurut responden kami yang kedua pula, iaitu Ustaz Wahyu, mengatakan perkara yang sama, di mana perbezaan ini dapat dilihat dari aspek susunan, di mana bilik darjah abad ke-21 susunannya adalah lebih kepada secara berkumpulan yang membolehkan para pelajar berbincang berkaitan tugasan yang diberikan dalam kumpulan yang telah ditetapkan oleh guru. Selain itu, Ustaz Wahyu juga mengatakan bahawa bilik darjah abad ke-21 mewujudkan sistem lampu isyarat, di mana guru kelas perlu menyediakan 3 kad yang mewakili warna lampu isyarat, iaitu warna hijau, merah dan kuning, yang mewakili tahap pemahaman pelajar semasa proses PDPC dijalankan. Menurut Ustaz Wahyu juga, bilik darjah abad ke-21 lebih cantik, lebih menarik dan lebih colourful berbanding bilik darjah biasa, di mana guru-guru bilik darjah abad ke-21 berlumba-lumba untuk mencantikkan bilik darjah mereka untuk menyediakan bilik darjah yang kondusif dan selesa kepada para pelajar berbanding dengan bilik darjah biasa, di mana bilik darjah biasa terlalu tradisional kerana guru bilik darjah biasa lebih mementingkan akademik.
Secara kesimpulannya, kita dapat lihat perbezaan antara bilik darjah abad ke-21 dengan bilik darjah biasa dari aspek susunan, persekitaran dan juga komunikasi serta lain-lain lagi yang menunjukkan perbezaan yang amat ketara antara bilik darjah abad ke-21 dengan bilik darjah biasa. Berikut merupakan hasil soal selidik yang telah kami jalankan kepada 30 orang guru sebagai responden. Berkaitan soalan kami, adakah bilik darjah abad ke-21 lebih berkesan berbanding bilik darjah biasa? Hasilnya, sebanyak 80% bersamaan 24 orang guru bersetuju bahawa bilik darjah abad ke-21 lebih berkesan berbanding bilik darjah biasa. Manakala, sebanyak 20% bersamaan 6 orang guru tidak bersetuju bahawa bilik darjah abad ke-21 lebih berkesan berbanding bilik darjah biasa. Sekian sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Fatimah Jamil Putri binti Jamaluddin. Nombor metrik D20211098627. Seterusnya, ini adalah dapatan kajian yang ketiga daripada objektif menghuraikan kesan sekiranya guru tidak menjalankan tanggungjawab sebagai guru bilik darjah. Menurut responden 1 iaitu teacher Syahmin Alia, beliau berpendapat bahawa kesan sekiranya guru tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai guru bilik darjah, mungkin keadaan kelas akan menjadi kucak-kacir di mana murid mungkin tidak menjadi murid dan tunggal langgang. Seterusnya, responden kedua iaitu Ustaz Wahyu berpendapat jika guru tidak menjalankan tanggungjawabnya, ilmu tersebut tidak akan sampai kepada murid. Jadi, sebagai seorang guru, perlu pastikan bahawa tanggungjawab dijalankan sebaik mungkin. Silibus subjek kita perlu diajar sehabisnya dan pastikan semua murid tersebut dapat ilmu yang diberikan. Jelaslah di sini dapat kita fahami bahawa seorang guru bilik darjah memainkan peranan penting sebagai pemimpin atau pembimbing utama kepada murid-murid. Melalui soal selidik ke atas para guru pula, 29 daripada 30 orang guru iaitu 96.7% sangat bersetuju terhadap perlunya seorang guru mengatur strategi dalam mengendali bilik darjah. Itu sahaja, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, kajian dapatan 4 iaitu menyenaraikan strategi yang dilakukan untuk mengendalikan pengurusan bilik darjah. Responden pertama menyatakan bahawa strategi yang diperlukan perlulah menarik minat murid, tetapi ada kalanya strategi yang digunakan itu akan menerus kepada talk and chalk untuk menerangkan konsep. Jadi, guru boleh selitkan juga dengan aktiviti yang berasaskan murid untuk memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi semasa dalam bilik darjah. Responden kedua pula menyatakan bahawa guru perlu mempelbagaikan gaya penyampaian. Selain daripada itu, mempelbagaikan juga latihan yang berbeza mengikut kelompok dan guru juga perlu berani untuk belajar benda baharu. Seterusnya, guru perlu rajin mencari ilmu pedagogi iaitu ilmu pelajaran supaya dapat mewujudkan satu pembelajaran yang kondusif dalam bilik darjah. Saya Muhammad Asyad bin Kamaluddin, pemegang kad metrik di 202111000157. Seterusnya, dalam bahagian perbincangan, saya akan membincangkan tentang kekuatan, kelemahan, ancaman dan penambahbaikan terhadap kajian yang telah dilakukan. Kita dapat lihat bahawa responden 1 mempunyai kekuatan apabila mereka menggunakan strategi berpusatkan pelajar agar para pelajar mampu untuk lebih berani ke hadapan dan meningkatkan skill komunikasi mereka. Namun, strategi ini akan menjadi lemah apabila
bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam sesebuah kelas akan menganggarkan lagi guru untuk memastikan para pelajar diberi peluang untuk berhadapan. Kesannya, guru akan berasa suka untuk mengenali latar belakang setiap pelajarnya di dalam kelas dan para pelajar akan berasa lebih tertinggal apabila para guru suka untuk memfokuskan keadaan pelajar apabila bilangan pelajar terlalu ramai. Oleh yang demikian, pihak pengurusan perlu memastikan bilangan pelajar dalam sebuah kelas sesuai dengan kapasiti kelas yang telah disediakan. Selain itu, guru haruslah sentiasa memberi peluang kepada pelajar untuk menyatakan hasrat dan pendapat mereka. Seterusnya, kita dapat lihat bahawa kekuatan responden 2 ialah menggunakan strategi kedudukan pelajar menghadap pelajar agar memudahkan para pelajar untuk berbincang antara satu sama lain dan senang untuk berkomunikasi. Namun, strategi ini akan membuatkan guru perlu sentiasa memerhati dan memastikan para pelajar sentiasa menumpukan perhatian semasa proses pembelajaran berlaku. Selain itu, sesi pembelajaran mudah terganggu kerana pelajar kurang fokus terhadap penyampaian yang dilakukan oleh guru tersebut. Kesannya akan mudah berlakunya perselisihan faham antara pelajar sehingga menyebabkan pergaduhan apabila guru tidak memberi perhatian kepada pelajar. Oleh hal yang demikian, guru haruslah sentiasa mempelagaikan cara penyampaian dan aktiviti dalam kumpulan supaya dengan kedudukan secara berkumpulan itu dapat meningkatkan lagi fokus dan kefahaman pelajar terhadap subjek yang dipelajari. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan soalan tambahan, iaitu soalan yang pertama, sebagai seorang guru bilik darjah, apakah cabaran terbesar dalam mengendalikan bilik darjah tersebut? Menurut Cikgu Syahmin Alia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lipis, cabaran terbesar baginya ialah bilangan murid. Jumlah murid yang ramai akan membawa kepada beberapa cabaran yang lain. Sebagai contoh, bilangan murid yang ramai memberi cabaran kepada beliau untuk mengenal semua murid, untuk mengetahui latar belakang mereka dan untuk beliau menyesuaikan cara pengajarannya. Menurut Ustaz Wahyu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Zulun pula, cabaran terbesar baginya ialah bagaimana mahu memastikan bahawa pelajar dapat memberi perhatian dalam masa PDP yang singkat. Jadi, untuk memastikan para pelajar kekal fokus, beliau telah menggunakan beberapa pendekatan seperti memastikan bahawa suaranya ketika menyampaikan ilmu adalah kuat dan jelas. Selain itu, beliau juga turut memberi beberapa arahan kepada pelajar seperti hentak kaki ataupun tepuk tangan untuk memastikan pelajar kekal fokus ketika belajar. Soalan tambahan kedua yang kami ajukan ialah, sebagai seorang guru senior, apakah pesanan yang hendak disampaikan kepada bakal-bakal guru UPSI yang mungkin akan menjadi seorang guru bilik darjah suatu hari nanti? Pesanan Cikgu Syahmin Alia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lipis kepada bakal-bakal guru UPSI yang mungkin akan menjadi seorang guru bilik darjah ialah setiap guru perlu sentiasa sabar dan jika apa yang kita cuba buat pada hari ini tidak berjaya, cuba lagi kaedah yang lain pada masa yang akan datang sehingga kita berjaya. Yang penting jangan mudah berputus asa. Pesanan Ustaz Wahyu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jelun kepada bakal-bakal guru UPSI yang mungkin akan menjadi seorang guru bilik darjah ialah jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, sama ada ilmu pedagogi iaitu ilmu pengajaran ataupun ilmu yang lain. Dan kita sebagai guru perlulah menguasai sehabis baik kerana guru ialah penyampai ilmu. Bukan itu sahaja, guru-guru baru ini juga perlulah sentiasa mengajar mengikut peredaran zaman. Kadang-kadang apa yang kita pernah belajar dahulu mungkin sudah tidak relevan untuk kita aplikasikan pada zaman kini. Kita perlulah sentiasa update diri kita dengan situasi terkini dengan murid-murid yang terkini. Bukan itu sahaja, kita juga perlu menguasai ilmu pedagogi, perlu memahami murid dan perlu mengetahui latar belakang murid supaya kita tidak terlalu menghukum dan kita dapat memahami situasi anak murid kita.
Kesimpulannya, pengurusan bilik darjah pada masa kini adalah kompleks kerana ia melibatkan aspek pengurusan serta pengajaran dalam satu masa yang sama. Berdasarkan pembentangan sebentar tadi, terdapat beberapa perkara yang dapat dirumuskan. Antaranya termasuklah persekitaran pembelajaran yang kondusif sememangnya harus dititik beratkan terutamanya dari aspek fizikal dan psikososial. Selain itu, kita juga dapat lebih memahami apakah perbezaan antara bilik darjah abad ke-21 dengan bilik darjah biasa. Bilik darjah pada abad ke-21 jelas sekali lebih memenuhi keperluan pada masa kini kerana ia lebih berpusatkan pelajar dan lebih menggalakkan pelajar untuk berbincang sesama sendiri. Hal ini akan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan. Di samping itu, banyak kesan negatif yang akan timbul sekiranya guru tidak menjalankan tanggungjawab mereka sebagai guru bilik darjah. Contohnya, keadaan kelas akan menjadi kucak-kacir dan penyampaian ilmu kepada murid menjadi tidak berkesan dan terbatas. Dan yang terakhir sekali, guru perlulah mencari jalan penyelesaian atau strategi yang boleh mereka lakukan dalam mengendalikan pengurusan bilik darjah. Oleh itu, seseorang guru mestilah sentiasa bertindak sebagai pengurus bilik darjah yang sedar akan tanggungjawabnya serta berusaha mempertingkatkan dan melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengurusan yang berguna agar dapat menerajui bilik darjah yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Berikut kami turut sertakan lampiran sebagai bahan bukti dalam kajian PBS ini. Seperti yang kita semua dapat lihat di paparan skrin, gambar tersebut merupakan gambar sewaktu kami menemukan responden melalui aplikasi Zoom. Gambar yang kedua pula ialah gambar yang menunjukkan kami telah menggunakan kaedah soal selidik melalui aplikasi Google Form. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mewakili kumpulan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Izzazul dan rakan-rakan seperjuangan kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kami tentang tajuk pengurusan bilik darjah. Diharapkan pembentangan ini dapat memberi pengetahuan yang baharu serta dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh setiap bakal guru di sini. Andai ada tersasul kata, salah silap mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.